Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat semua. Alhamdulillah, kita terus kepada kelas mengaji tulis artikel jurnal berindeks. So kita dah masuk kepada sesi tips and tricks. So hari itu kita dah cover 20 perkara yang kebiasaannya seorang penulis ataupun seorang researcher maupun postgrad bila dia nak hantar artikel jurnal berindeks, so dia ada request 20 perkara. Okey, kemudian kita dah mulakan dengan 10 tips yang pertama. 10 tips yang pertama tu lebih kepada sebelum, iaitu kesediaan kita sebelum kita bersedia untuk hantar artikel jurnal. So apa perkara yang 10 yang kita kena ambil tahu. Okey, hari ini ada dua bahagian ataupun 10 lagi tip. Bahagian pertama adalah kita akan cover tip yang ke-10. 10 lagi maksudnya yang ke-11 sampai ke-20. Okey, temanya hari ini adalah perkara yang sangat-sangat penting, yang mana kita kena tahu dalam proses review dia bermula daripada evaluation daripada chief editor. Okey, chief editor akan membuat keputusan sama ada artikel ini akan diterima untuk proses yang berikutnya, iaitu under review, ataupun artikel ni perlu ditolak kerana dia tidak memenuhi aspek yang diperlukan oleh publisher. Jadi bahagian ni kita tak nak, kita kena reject bahagian pertama. Sepatutnya bahagian pertama ni memang lepas sebab dah kena masuk dekat under review. Jadi yang disebutkan bahagian yang terpenting ataupun permulaan yang sangat penting, first impression yang sangat penting dalam penerbitan artikel jurnal adalah berkaitan dengan tajuk, abstract dan keywords. So ini memang perkara yang kita kena aware lah, dan kita kena tahu tentang aspek ini. Kita kena betul-betul jelas. Sebab tu hari ini saya masukkan 10 lagi tips yang berkisar kepada tajuk, abstract dan keywords. Ini biasa yang commonly sebagai supervisor ataupun rakan-rakan penyelidik, biasanya kalau part yang terakhir dia hantar dekat pakcik. Jadi biasanya part yang pakcik sangat concern adalah perkara ini. So pakcik akan tanya, ini kita nak hantar jurnal kat mana ni? Okey, kita nak hantar kat jurnal ni. Okey, kalau jurnal macam ni rasanya macam tajuk dia tak berapa nak ngam lah kan. Okey, tak apa, aku browse sekejap jurnal ni. So kita browse kat jurnal ni, kita siasat. Okey, kita tengok, kita explore dan kita nampak okey, tajuk ni kita kena edit. Abstract ni memang rasanya kena tolak dia oleh chief editor ni, so kita kena buat something dengan abstract. Kemudian keyword ni ada benda part yang kita tak buat, kita waste, jadi kita kena fully utilize dekat keyword ni. Sebab saya tahu, sebab dah biasa jadi editor, jadi kita tahu yang pilihan chief editor ni biasanya part-part macam ni kita bukan renyah tapi benda ni kita terlepas pandang. Okey, kita ambil. Sebenarnya tip yang saya bagi ni, yang jadi 10 lagi extra ni, so dia bukanlah satu benda yang merumitkan. Dia sebenarnya lebih kepada strategize, dia lebih kepada kita nak pastikan jumlah kena percentage untuk kena reject tu low lah, sangat rendah kan. Kita tak boleh kata 100% tips ni memang akan sukses, tapi itulah normal practice-nya, amalan yang biasa dilaksanakan oleh beberapa researcher yang biasanya ada sedikit experience lah. Dia dah biasanya experience ni lebih kepada reject. Okey, macam pakcik pun saya mengaku sebenarnya kita belajar banyak daripada kena reject. Okey, bukanlah kata hebatnya orang tua ni jadi bila hantar lepas, tak. Saya banyak yang kena reject. From reject tu kadang bagus, kadang bukanlah minta reject, tapi sebenarnya kita dapat belajar something daripada reject tu. Oh, jenis chief editor macam ni, publisher macam ni, jurnal macam ni, dia lebih macam ni lah pula. So formatting dia tak kisah, tapi dia nak concern yang ni pula. Jadi sedikit sebanyak dia menambahkan tip and tricks lah. Sebab tu tip and tricks pakcik ni, kalau dulu saya starting dengan 10, kemudian upgrade sampai 25, 30, sekarang dah masuk ke 100 lebih dah sebenarnya. Tapi untuk kelas ni saya lebih utamakan 50 perkara utama yang kita cover untuk tip and tricks. Kalau ada rezeki nanti kita pergi second level, kita akan extra daripada 51 hingga ke 120 mungkin. Okey, tapi sebenarnya saya tak perlu banyakkan tip and trick sampai nak 500, tak perlu. Tapi kita kena tahu yang ni level 1 lah, asas.
Jadi asas ni bagi saya kalau dapat kuasai pun dah terbaik dah. Sebab yang ke-51 sampai ke 100 tu sebenarnya untuk kita pegangnya asas, tapi kita pergi lagi selebihnya. Tapi 50 ni kena kuat. Kalau dapat pegang 50 ni kita pula pergi yang advance pula. Okey, tanpa buang masa kita dah pergi kepada tip and tricks. Cuma saya highlight ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah 11 hingga 20. Satu lagi yang nombor 20 tu ada extra sikit. Sebab nombor 20 tu lebih kepada action sikit, tindakan bagaimana kita nak memikat ataupun nak merisik chief editor sebelum kita hantar full artikel. Konsep lebih kurang macam ni. Kita kan biasa pergi conference. Bila pergi conference kita hantar abstract. Kita hantar abstract dulu sampai dapat balasan email mengatakan dia dah terima, dia accept our abstract. Kemudian dia minta kita hantar full text, full artikel. Dia bagilah dia punya schedule, bila dia punya deadline, kita hantar full artikel. Tapi sebelum tu kita memang hantar abstract. Okey, konsep yang sama, kita communicate dengan chief editor dulu sebelum kita submit full artikel. Okay, cuma saya advise sikit, bukan abstract sajalah, so ada beberapa maklumat lain. Jadi macam mana kita nak tackle chief editor, nak merisik, kalau boleh tak nak kena reject lah bab ni. Jadi kita hantar satu muka surat saja dengan ada kita punya tajuk, dengan nama, dengan abstract, dan ada beberapa maklumat penting yang kita akan discuss. 10 langkah bagaimana nak dapat green light ataupun nak merisik chief editor. Ni good start kan. Kita bukan hanya nak publish artikel, kita nak ada satu repo yang bukan untuk short term, untuk long term. Bila kita biasalah kita tanya khabar, bila kita berkomunikasi dengan email, dan selain daripada kita tanya soalan, kita ada benda objektif kita perlukan daripada chief editor, kita boleh engage jadi reviewer. Mungkin lepas ni kalau kita ada plan kumpul dalam beberapa bidang, kita nak propose special issue ke, ini semua hubungan repo dengan chief editor kan. Bila kita bidang yang sama dengan chief editor, jurnal pun bersesuaian dengan bidang kita, mungkin kita akan di-appoint sebagai jadi editor board. Okay, you boleh communicate kalau nak dapat best paper, kalau nak jadi best reviewer, apa dia punya requirement, apa ciri-ciri yang perlu ada. Jadi you boleh fulfill based pada maklumat yang dapat direct daripada chief editor. Sebab maklumat ini takkan dapat dalam author guideline, dia tidak dimention atau tertulis dalam website. Jadi you kena ada hubungan repo yang bagus. Ini antara tips yang kena beritahu. Kita ada kena hubungan repo dengan baik dengan semua chief editor especially. Tapi hubungan itu perlu humble. Kita tak perlu terlalu meminta-minta, kita tak perlu bermain politik dengan chief editor. Tak, kita kena tahu dalam aspek profesionalisme. So kita kena tunjukkan your best effort. So apa kita boleh tunjukkan permulaan effort yang kita boleh buat. Okay, so setiap kali effort kita buat, yang itulah. Kalau tanya dia, okay, saya nak buat tajuk macam ni, boleh tak hantarkan jurnal ni? Jurnal ni free ke? Yang tu bukan soalan. Itu bukan soalan. Sebab semua maklumat tu dah ada dalam website. Okay, you kena tahu ego chief editor ni, dia sangat sensitif. FAQ dah ada, dia punya author guideline dah ada. You tanya soalan tu, ni bila nak terbit, ni berapa ringgit nak kena terbit, ni berapa lama nak kena terbit. Maklumat tu kadang-kadang dah jelas dalam author guideline. Kita jangan tanya chief editor. Okay, jadi sebab tu saya akan tunjukkan 10 langkah untuk dapatkan green light daripada chief editor. So saya akan tunjuk di akhir nanti. Okay, kita teruskan kepada sesi perkongsian. So 50 ni perkara yang asas. Nampak macam ringan je, macam sesi ni macam slide saya pun tak ada cram sangat, tak slide macam sebelum-sebelum ni, slide database dan sebagainya. So hari ni lebih kepada you kena absorb, you kena terima. Sebab saya yakin 50 perkara ni ada orang yang tak boleh terima. Sebab ada geng shortcut, ada geng yang malah nak fikir benda susah. Dia bukan susah pun, dia memang dia baru nak absorb lah. Saya panggil ada orang yang baru dia nak absorb hidup yang sistematik. Yang maksudnya sistematik bukanlah ikut orang, tak. Dia sistematik memasukkan satu sistem yang mudah, yang friendly, yang memudahkan proses. Kita tak nak kena reject, kita tak nak buat kerja 2 kali. Itu maksud dia sistematik. Tapi sistematik ni proses, dia tidak ada shortcut, kena lalui satu proses ke satu proses. Tetapi bila you dah matang, ada sedikit experience, kita boleh memendekkan proses tu. Bukan tak buat, tapi satu proses tu jadi mudah. Sebab kita dah biasa, kita dah tahu. Okay, right. Okay, nombor 11. Kita pergi nombor 11 lah. Nombor 11 bermaksud kita dah pergi nombor 1 hingga 10 hari tu. Yang ini yang ke-11. Bermaksud nombor 1 hari ni lah, tapi saya terus baca nombor 11. Okay, kita sambung lah. Nanti 2 hari lagi kita akan sambung ke 21. Sampailah ke 50. Okay, ke 11 kita pergi pada tajuk. Okay, hari ni tema dia bagaimana tajuk, abstract dan keywords
Ni 3 serangkai ni. Tak boleh missing, dia mesti memang berkait tiga-tiga ni. Okey, jadi kita kena faham pasal perkara ni. Okey, kita pergi go through one by one, nanti saya explain. Okey. Nombor 1, pastikan tajuk artikel ada kata kunci yang sama dengan jurnal yang hendak dihantar. Saya ulang balik. Pastikan tajuk artikel ada kata kunci yang sama dengan jurnal yang kita nak hantar. Ni jurnal yang kita nak hantar. Kita punya tajuk artikel kita mesti sama dengan jurnal tersebut. Apa yang sama? Okey, nombor 1, tajuk artikel kita kena sama dengan nama jurnal. Contoh nama jurnal tu International Journal of Sustainable Innovations. 2 keywords itu. Keyword paling tepat sustainable innovation. 2. Boleh ambil 1 keyword sustainable. Ambil 1 keyword innovation. Tapi yang paling tepat adalah sustainable innovation. So sejauh mana dekat tajuk artikel kita ada perkataan sustainable innovation. Okey, itu 1. Atau tajuk artikel kita yang kita cadangkan nak tulis itu dia tak sama dengan tajuk ataupun tak sama dengan nama jurnal, tapi dia sama dengan scope of jurnal. Apa itu scope? Okey, setiap jurnal dia mesti ada nama jurnal. Okey, dekat bawah nama jurnal tu, dekat about tu, dia akan beritahu scope of jurnal. Maksudnya tajuk-tajuk yang under bawah dia punya name of jurnal tu. Maksudnya skop-skop yang dia cover dalam jurnal ni, apa dia? Okey, kita usahakan untuk pastikan tajuk artikel kita sama dengan keyword atau kata kunci yang ada dalam nama jurnal tersebut ataupun scope of jurnal. 2 sama ada kita punya titlenya, tajuk artikel kita sama dengan nama jurnal atau scope of jurnal. Okey. Ada yang dengar kata, doktor, saya pakcik pesan kena sama dengan nama jurnal. Kalau tidak kau kena reject. Kadang-kadang maklumat tu keras bunyi dia. Betul lah, memanglah kena sama dengan nama jurnal, tapi you kena faham title jurnal ni pun subjektif. Ada orang yang bangunkan nama jurnal tu kadang-kadang dia letak nama unik je, dia tak letak nama besar. Macam Malaysia pun ada Malaysiana kan. Jadi Malaysiana tu luas. So, takkan semua tajuk kena Malaysiana kan. Tajuk lagi apa kat UKM serangga, takkan semua tajuk kena perkataan serangga. Jadi kita kena tengok dekat scope of journal juga. Okey, itu yang tepat dia sekarang ni, tengok nama jurnal atau ni ada perkataan atau ni yang terlepas pandang ni, atau scope of journal. Kenapa? Sedikit justifikasi begini Setiap jurnal tu untuk memastikan kualiti dia ada satu body yang kawal. Yang body ni yang biasa kita mudah faham adalah index. So kita ada Scopus Index dan kita ada WOS, Web of Science Index. Okey, setiap kawalan ni dia ada auditor dia. So dalam auditor dia ada checklist, ada senarai semak dia. So antara senarai semak yang terawal yang dekat atas tu, apa audit tu akan check? Dia akan check adakah artikel yang terbit dalam jurnal ini dia bersamaan dengan tajuk atau scope of journal. Keyword dia bersesuaian atau tidak. Jadi chief editor pada peringkat awal dia tak nak ada masalah dengan auditor. Jadi kenapa dia nak lepaskan artikel kita walaupun dia tahu ada bermasalah dengan auditor nanti yang mana tajuk dia ni tak match dengan nama jurnal dengan scope of journal. Okay, mostly semua chief editor tak layan benda ni sebab consider dia bukan artikel ni je yang hantar, banyak lagi artikel yang hantar. Kenapa dia nak layan satu artikel yang dia tahu dapat memberi kesan kepada dia? Okey, kerana satu artikel ni yang dapat memberi kesan memungkinkan jurnal ini akan ditarik balik Scopus dengan WOS. Jadi kita sendiri pun tak nak artikel kita kena keluar dengan Scopus dengan WOS. Jadi kita make sure kita kena fulfill tips nombor 11 ni. Pastikan tajuk kita letaklah kata kunci yang berkaitan dengan nama jurnal atau scope of journal. Okey, explore website, tengok dalam website tu dia akan jumpa scope of journal. Mungkin ada nama lain lah, tapi kebiasaan dia journal scope. Okey, tips yang ke-12. Okey, masih lagi dekat tajuk, dekat title kita punya artikel. Tajuk artikel adalah hampir sama dengan artikel yang sudah terbit sebelum ini dan hantar di jurnal sama juga. Dia banyak cerita pasal tips ni. Mula-mula orang dengar macam orang terus macam nak tinggalkan dewan lah bila ini memang tips mengarut ni. Ada ke kita kena tulis artikel kena sama dengan tajuk artikel yang dah terbit sebelum ni? Sah-sah artikel tu dah terbit,
takkan kita nak tulis artikel yang sama nak terbit kat situ juga. Okey, sebab ayat saya, kita kena hantar artikel yang mana tajuk artikel kita kena sama dengan tajuk artikel yang dah terbit di jurnal tersebut, jurnal yang sama. Jadi kalau orang dengar dia terus apalah mengarut. Okey, biar baca jelaskan. Dia macam ni, sebuah jurnal adalah standard. Apa tu maksudnya standard? Standard maksudnya dia nak pastikan semua artikel yang terbit dalam jurnal tersebut tu ada proses outline dia, yang tadilah physical dia, tajuk, abstract, keyword dia standard, sama. Jadi kalau orang tengok je, tengok artikel dia tak tengok nama jurnal, orang dah tahu dah, oh ini jurnal kat sini Tengok cara dia lebih kurang standardized dia macam ni je. Okey, itu satu, standardized. Yang kedua kat sini adalah nak beritahu bahawa setiap jurnal ni dia dah tahu dah. Okey, macam mana nak cakap Kita mulakan nombor satu lah. Chief editor ni manusia ni ada taste dia, ada cita rasa dia ni. Okey, dia memang tahu dia nak artikel yang macam ni, tajuk yang macam ni. Sekarang bincang tajuk yang macam ni. Jadi kita kena tengok tajuk-tajuk yang dah terbit dalam jurnal tersebut, ikut. Okey, saya buat sendiri punya investigation lah, exploring. Saya tunjuk satu lah kan. Dalam bidang saya ni, dia tajuk tak pergi jauh. Okey, contoh adalah saya buat tajuk critical success factors. Okey, critical success factor of Lean Six Sigma in Malaysia automotive industry. Lebih kurang ni saya ulang balik, critical success factor of Lean Six Sigma in Malaysia automotive industry. Okey, tajuk ni bukan saya seorang je yang pakai, semua orang pakai. Okey, dalam bidang otomotif semua dah pakai. Kebanyakan hantar jurnal yang sama, tempat yang sama. Apa yang sama? Critical success factor sama. Critical success factor of Lean Six Sigma, itu je yang beza. Yang lain tu in Malaysia automotive industry sama. Jadi saya pakai Lean Six Sigma, kawan saya pakai benchmarking. Okey, supervisor saya pakai total quality management. Seorang lain, student saya pakai sustainable manufacturing practice. Yang satu lagi pakai total productive maintenance, satu lagi pakai environmental manufacturing practice. Jadi semua orang tukar kat situ je. Okey, tajuk saya tadi tu yang critical success factors of Lean Six Sigma in Malaysia automotive industry, ada orang UK pun buat. Tapi dia tukar, dia tak jadi Malaysia automotive industry, tapi dia tukar UK automotive industry. Okay, saya pula copy tajuk yang saya buat tadi tu, critical success factor of Lean Six Sigma in Malaysia automotive industry. Saya kekalkan semua, belakang je saya tukar. Saya tukar automotive tu dengan healthcare industry. Student saya tukar pula, semua tajuk sama, tukar healthcare tu jadi tourism industry. Okay, itu yang saya katakan, kita kena tahu kat mana kita perlu hantar artikel jurnal. Okay, hari tu kita dah bincang dah first tips yang 10 tu. Okay, kat sini kita dah tahu jurnal mana yang kita nak hantar. Kita dah tengok kan, saya perlukan kata itu, you perlu investigate dan baca semua jurnal kat situ. Cuma tengok apa dia punya, bagaimana tajuk-tajuk dia, familiar atau tidak, pendek ke panjang, ada tanda soal ke tidak, macam mana trend dia. Jadi kat sini, okay, jadi saya akan tunjukkan satu lagi tips yang berkait dengan ni. Tapi untuk peringkat title ni, kita usahakan tajuk kita nombor satu tadi nak kena sama dengan nama jurnal dengan scope of jurnal. Nombor dua, kita punya title ni kita mirip, tajuk kita ni hampir ataupun mirip dengan tajuk-tajuk yang sebelumnya. Kenapa? Kan nak katakan standard, nanti audit datang, oh ni betul lah, ni topik-topik ni memang under bawah scope jurnal ni. Jadi memang macam tu lah. Auditor bukan minta sama sama 100%, yalah sebiji critical success factor of Lean Six Sigma in Malaysia automotive industry, keluar satu artikel yang sebiji 100% sama, tak boleh lah. Okay, tukar Malaysia dengan negara lain ke. Tadi saya pakai critical success factor of Lean Six Sigma, tukarlah dengan nama lain, Lean manufacturing ke, Lean healthcare ke. Dia tak boleh lah benda yang sama. Jadi ubah walaupun satu perkataan, malah lagi okey lah. Nanti saya ada satu tip, bocor lah ni sebenarnya tip nanti ramai orang tak tahu tips macam mana seseorang itu dapat citation yang banyak, H-index yang banyak. Okay, dia ada subjektif lah, orang kata kau ni gila citation lah, gila H-index. It's not about the gila, okay. Dia artikel kita nak orang baca, artikel kita orang cite, bersyukurlah, Alhamdulillah. Tapi yang pakcik nak share kat sini adalah tips bagaimana satu
artikel itu, kita tak banyak artikel, mungkin ada satu je artikel, tapi kita dapat banyak citation dan index. Tunggu untuk next tips. Yang ni kalau dapat lagi-lagi buat lecturer yang dah biasa tulis artikel, dia memang tunggukan tips ni. Ini kita cover next tips, okay, yang ke 30 lebih dan sebagainya. So yang kedua ni nak beritahu tajuk, okay. Kita cari tajuk yang familiar dekat jurnal tersebut, copy je, sebab confirm tajuk tu dah valid. Chief editor accept. Kita cuma kena ubah suai sedikit saja supaya dia kena dengan jurnal tersebut. Okey, tak perlu kita nak mencipta sesuatu tajuk yang kadang-kadang tajuk ni dah ada, aku rombak habis. Bila you rombak habis tajuk tu, kadang tajuk tu tak match dengan jurnal tersebut. Chief editor tak nak tajuk tu, sebab chief editor kan fikir tajuk yang ada demand, yang ada permintaan. Dia tahu yang ramai orang akan download, orang akan view, orang akan cite. So ada orang yang akan beli, universiti akan, library akan langgan. So dia mementingkan aspek tu. So dia mementingkan produk tu. Okey, sebelum dia nak buat servis, dia kena fikirkan produk. Produk tu artikel kita lah. Artikel kita boleh jual ke tak boleh jual? Boleh pergi ke tak boleh pergi? Okey, yang bab ni subjektif. Kita berhadapan dengan manusia, dengan chief editor. Jadi kita tak boleh pandai-pandai kata, topik ni penting lah, memang topik ni tengah ya ke, tapi match tak dengan jurnal ni. Chief editor nak tak kata tajuk ni lah. Sebab tu kita cari ataupun cuba ubah suai tajuk kita hampir sama dengan tajuk yang pernah terbit dekat jurnal tersebut. Okey, habiskan 10 nanti you akan lebih faham kenapa maksud saya kata yang ni. Okey, kemudian tips yang tambahan tips yang nombor 12 ni. Okey, yang dikatakan tadi kena sama dengan nama jurnal, boleh rujuk artikel yang most cite, download and view. Terlupa, sebaik terpandang ini. Okey, dia macam ni. Satu website biasanya dia akan bagi ada belah corner, belah kanan biasanya. Okey, dia akan beritahu artikel-artikel yang paling banyak most view dalam jurnal ni, most download, most cite. Dia akan bagi tahu. Dia akan list semua, dia akan bagilah top 5 ke top 10. So senarai jurnal-jurnal yang paling banyak view, paling banyak download dan banyak cite. Itu bukan saja-saja bagi nak tunjuk ni paper yang banyak download, tak. Dia nak beritahu korang kalau nak buat artikel macam ni. Yang macam ni lah artikel kita orang nak. Kita orang nak boleh jual, kita boleh market. Yang ni banyak orang view nanti. Bila banyak view, bila banyak citation, journal reputation akan naik, ranking kita orang akan naik. Kita memikirkan benda tu. Okay, kita ada juga manfaat yang kita nak. Okay, bila kita terbitkan artikel yang terbit tu sebenarnya beri manfaat kepada kami, journal dan publisher ni. But because dia make business, jadi kita kena faham yang dia ada objektif, ada niat yang juga yang dia nak capai selain daripada menerbitkan artikel kita. Bukan dia kadang macam kerja, okay, ni kita dapat artikel baik, nanti kami terbit dia, kami terbit. Tak. Dia ada proses yang untuk menjaminkan kualiti dia. Sebab tu artikel kita ada masa kita diterima dan reject. Kita kata artikel kita tak bagus, bukan tak bagus dekat penulisan ayat, finding, result, bukan. Kita punya tajuk tu tak match dengan jurnal tersebut, dia orang tak boleh nak jual. Okey, macam produk pun yang kat luar tu, bukan katakan produk kat luar tu tak boleh jual. Mungkin marketing dia tak betul. Okey, mungkin dia tak pandai engage dengan customer. Paling mudah Nokia lah. Okey, dia hilang loyalty tu, kesetiaan pelanggan tu tak ada. Dia nak pujuk balik customer tak dapat dah. Okey, jadi case macam tu yang you kena faham kan, macam mana you nak match kan nama jurnal you, nama artikel kita sama dengan artikel yang dah terbit sebelum ni di jurnal tersebut. Okey, penerbit inginkan tingkatkan kepangkaran dan tumpuan produk. Antara poin penting lagi kat sini nak beritahu bahawa penerbit sangat penting kan, di mana kalau tajuk yang hampir sama, dia boleh kata kau tengok tajuk Lean Six Sigma ni, semuanya hantar kat kita orang, semua kat jurnal ni, semuanya kat publisher je. Maka pembaca berkumpul kat situ, reviewer berkumpul dekat situ, contributor nak hantar artikel kat situ, sifu, otai, semua kat situ. Jadi itu yang jurnal dengan penerbit nak. Dia nak pengumpulan expert-expert, reviewer, pembaca, pendownload berkumpul satu tempat. Di mana? Di jurnal tersebut. Itu kenapa chief editor dia sangat suka kalau kita menghasilkan satu tajuk yang sama dengan top view, top download dengan most citation tu. Dia tak boleh sama 100% tapi hampir sama. 99% hampir sama pun tak apa, tapi berbeza. Okey. Berbalik bila berbeza tu, sebenarnya kalau you all faham, kadang-kadang
Walaupun tajuk tu 99%, citation dalam artikel tu beza, penulisan abstrak dia berbeza, reference dia lain sebab citation lain, presentation lain, case tempat lain, semua akan jadi lain. Okey, cuma sekarang yang jelas tajuk yang hampir sama akan beri pengkhususan yang sama. Bukan ada jadi isu ke nanti orang kata plagiat. Plagiat apa? Memang semua artikel walaupun tajuk dia sama, turning in contoh dia yang untuk check similarities tu dia diguna. Okey, katalah dia pakai software turning in. Benda tu tetap walaupun tajuk sama dia mesti dapat 30%. Okey, nanti saya akan tunjuk yang lain. Macam mana kalau turning in saya 70%, boleh juga hantar artikel jurnal. Itu untuk tips yang lain lah. Tapi yang just kat sini beritahu, walaupun tajuk kita hampir sama, tetap turning in dia check. Kan saya kata tajuk sama tapi isi berlainan. Jadi tak ada masalah dekat etika. Masalah copyright tak ada masalah. Artikel ni sama dengan artikel sebelum tu. Apa masalah dia? Masalahnya artikel tu diterbit di jurnal A, di publisher A. Jadi artikel yang sama pun hantar dekat jurnal A, dekat publisher A. Adik-beradik kot. Apa benda isu nak samai menyamannya? Lainlah kalau tajuk tu ramai orang buat salah. Hantar dekat jurnal A. Okey, dia baca satu topik tu dekat jurnal A, publisher A. Dia copy tajuk lebih kurang. Dia hantar dekat jurnal B, publisher B. Itu salah. Konflik interest yang berlaku, jurnal yang hampir sama ada dekat dua publisher. Itu salah. Tapi kalau lebih kurang tajuk dia hampir sama, kan saya cakap isi kena berbeza turning in, di jurnal yang sama, di publisher yang sama, tak ada isu. Apa nak ada isunya? Ni jurnal yang sama kau dia nak gaduh apa benda? Dua artikel dalam jurnal yang sama. Okey, dia nak gaduh apa dalam publisher yang sama? Dia nak gaduh dengan siapa? Okey, tapi kalau dua publisher, contohlah satu Emerald, satu Taylor. Okey, mula-mula satu paper tu dekat Emerald. You copy paste, nampak similarities. Terbit pula kat Emerald. Memang jadi isu. Emerald pun akan betul-betul blacklist you nanti sebab you main macam ni. Okey, jadi kita kena faham tajuk sama tak ada masalah. Turning in check tajuk kena 99%. Orang tak check tajuk turning in. Orang check the whole set artikel. Okey. Tips yang ke-13. Tajuk yang menepati permintaan. Okey, ini saya kena beritahu sebab saya kena duduk. Cuba bayangkan saya duduk sebagai publisher di sini. Okey, saya memilih artikel. Of course, saya dalam kepala saya, dalam team saya memang kita akan fikir, kita akan meeting selalu fikir, okey, chief editor, lepas ni you pastikan tajuk you pilih ni okey, tajuk-tajuk yang banyak orang view, banyak orang download, kita akan meningkatkan citation. Sekarang ni kita bergantung pada you chief editor untuk memastikan kita punya reputation dengan ranking akan naik tahun depan. So memang chief editor pikul amanah tu yang berat tu. Jadi antara salah satu sebab dan salah satu cara untuk chief editor buat adalah tahu apa yang berlaku dalam jurnal dia. Tahu jurnal yang hampir sama dalam kompetitor dia, pesaing dia. Jadi dia kena study tu, dia kena investigate. Salah satu elemen dia adalah demand. Okey. Cuba you tanya, siapa pelanggan utama jurnal-jurnal ni? Library university. Library university adalah pelanggan utama bagi jurnal-jurnal ni. Jadi cuba tanya orang person in charge yang dekat library, bagaimana dia nak pilih artikel jurnal. Kita mesti agak macam ni kan. Kalau universiti pendidikan Sultan Idris, universiti pendidikan, dia akan langgan semua jurnal pendidikan. Okey, ambil je mana jurnal pendidikan, kami borong semua. Mungkin orang fikir macam tu, tapi sebenarnya pemikiran tu tak tepat. Ibarat macam ambil pekerja siapa-siapa pula nak kerja kat library UPSI, tak boleh. Orang yang kerja kat UPSI ni ada background dia, ada karakteristik, ada knowledge, ada experience. So dia tahu artikel yang perlu dia beli, perlu dia langgan, perlulah artikel yang berkualiti. Okey, dia dah buat keputusan yang pertama yang tepat, iaitu memanggil publisher yang berkualiti. Tetapi the way dia nak pilih artikel jurnal banyak-banyak, sebab you tak boleh langgan semua sebab isu bajet. Jadi dia kena langgan beberapa jurnal dan tahun isu tertentu saja. Jadi macam mana dia nak buat analisis? Biasanya dia orang dah ada analisis, dia ada analytics result. Setiap orang kerja dekat library ni akan analisis mana satu tajuk artikel jurnal ataupun jurnal-jurnal yang selalu di-download, selalu di-view. Okey, library pun buat benda sama. Tengok student-student ni kat UPSI ni mana jurnal yang dia selalu download. So dia akan buat analisis. So dia akan gaji. Kenapa paper ni paling banyak analisis? Okey, tu satu. Nombor dua, dia selalu kena beban dengan top management.
Ni apa ni? Banyak tau library habiskan duit universiti beli benda ni macam-macam ni, jurnal apa-apa. Penudahnya tak ada siapa pun view, tak ada siapa pun download. Kau buat kerja apa ni? Tak pasal-pasal library man tu kena marah. Jadi diringkaskan kat sini, bila dapat pusat analisis tu, apa artikel yang dilalangkan adalah paling banyak di-download. You tahu tak artikel paling banyak sekali di-download oleh pelajar di universiti? Nombor satu adalah berkaitan dengan isu semasa. Contoh dekat universiti salah satu, mungkin saya umumnya bukan saya merujuk mana-mana universiti ni, umum dia contohnya sekarang semua orang sebut Industrial Revolution 4.0. Mana-mana tajuk yang ada IR 4.0, semua jurnal tu jadi macam yelah assignment buat macam tu. Lecturer pun selalu kaitkan literature review dengan IR 4.0. Jadi mana-mana jurnal yang ada yang dilanggan yang tajuk ada IR 4.0, jumlah view download dia banyak. Okey. Jadi kita tengok apa lagi? Student-student ni, kalau student degree dengan student master, bila nak buat research, cari questionnaire. Cari mana-mana tajuk yang ada kat tajuk dia ataupun kat keyword dia ada berkaitan questionnaire, download dia tinggi. Jadi bukan apa lah, student suka adopt. Dia suka ambil questionnaire tu nak restudy balik. Jadi ada permintaan. Okay, tajuk-tajuk artikel yang berkaitan dengan metodologi. How to calculate sample size. How do research in qualitative. What is benefit of case study. So tajuk-tajuk ni laju download dia. Okey, jadi tajuk macam tu jugalah yang kita perlu tulis dalam artikel kita. Tapi make sure kena sepadan. Tips nombor 1 tu jangan tinggal. Tip nombor 2 tadi jangan tinggal. Okey. Jadi tip 1 2 tu diambil, dengan auto nombor 3 ni kena fikirkan tajuk-tajuk yang ada permintaan dan kata kunci yang kerap dicari. Contoh orang kat Google tu, apa perkataan yang tinggi sekarang ni? Of course lah, kalau Google sekarang perkataan COVID-19 lah. Pergi kat Google je tengok huruf C je, type huruf C je akan keluar COVID-19. Jadi tajuk tu memang tajuk semasa, permintaan yang tinggi buat masa sekarang. Mostly semua jurnal sekarang ni banyak yang buat special issue untuk jurnal COVID-19. Okey, tapi janganlah tiba-tiba ubah tajuk tesis COVID-19 pula sekarang ni. Okey, tapi kita boleh kaitkan isu COVID-19 ni sebagai satu cabaran dalam situasi ataupun industri sekarang ni. Okey, jadi kita boleh consider daripada tajuk-tajuk yang berdasarkan isu semasa. Okey, kita boleh tengok dekat Google search ataupun search engine yang lain. Biasa dekat website jurnal pun dia beritahu, dia ada macam ada sikit bulletin, dia ada sikit news. Follow Facebook diorang, dia punya Twitter, kadang-kadang dia beritahu jurnal ni tengah tengok benda ni. Jadi you align benda ni, tajuk ni ikut permintaan semasa jurnal tersebut. Situasi dunia sekarang malah dekat search engine, sistem pencarian artikel tu ataupun apa-apa keywords, apa yang orang sedang guna ni. Contohnya kalau macam saya meniaga lah kan, tengok-tengok pula sekarang ni, tengok saya saja je tengok dekat Google tu apa perkataan keyword yang rajin orang search. Okey, sekarang ni mungkin COVID-19 kelas online. Kan? Kelas online. Menarik juga ni kalau aku buat syarikat kelas online Senang Berhad pun menarik. Check dekat SSM, kelas online tak ada siapa daftar. Contoh je lah kan. Ataupun kelas maya, tak ada orang daftar dekat SSM. Jadi dah orang si tanya kelas maya, kelas online, aku register je nama company aku, kelas online Senang Berhad. Okey, kenapa dia buat nama macam tu? Tak ada komersial pun. Komersial lah tu, orang search kat Google dapat kat company ni, orang cari je kena dapat company dia. Komersial lah tu kan. You nak buat nama sebab nak nampak macam cantik ke, indah ke, susah nak sebut. Kita nak pastikan tajuk kita ni supaya orang sedang nak dapat kat kita kan. Sebab tu syarikat kontraktor kan, contohnya buat syarikat senang je, Maju Jaya kan. Sebab bila bincang, kita nak cari kontraktor, aku nak kau cari kontraktor yang boleh menyebabkan syarikat kita maju dan berjaya. Tak apa, aku search kat Google kontraktor yang maju berjaya, dapatlah syarikat nama kontraktor tu Maju Berjaya Senang Berhad. Okey, itu kena faham. Itu kuasa-kuasa sekarang ni online. Okey, keyword tu sangat penting. Jadi bila nak buat tajuk, make sure tajuk kita tu ikut current permintaan ni. Okey, tajuk semasa yang mengikut trend penyelidik dan pembaca. Apa trend orang yang penyelidik buat? Paling penting apa orang yang sedang nak baca.
Okay, apa yang dekat universiti sekarang ni tengah fokus? Sebab apa? Sebab banyaknya artikel kita dibaca di universiti. Okay, tajuk yang kerap dan kebanyakan kata kuncinya dicari dalam sistem enjin pencarian. Okay, buka dekat Google tu, try main paling mudah, tengok kat Google tu dah, tengok huruf CA. Oh, tajuk ni paling tinggi. Jadi you mengenal pasti keyword-keyword yang kerap orang search dan sebagainya. Okay, itu yang tips yang ke-13. Tip yang ke-14. Ini satu lagi, orang kata saya buat ajaran sesat. Susah jugalah kan. Dia kena dengar sampai habis. You all pun kalau tiba berhenti ni, jadi macam kata saya ajar ajaran sesat ni, mengarut je. Okey, kan saya kata kita terus lagi masih tema dekat tajuk ni. Cuma tak pergi kat tajuk, kita pergi kat abstract. Okey, saya buat, bila saya investigate, bukan sebab bidang kot. Sebab bidang saya memang continuous improvement kan. Kita bidang strategic initiative. So buat blueprint, buat business plan, kita buat control plan. So benda tu memang mungkin bidang saya lah, daripada saya belajar dari zaman degree lagi. Saya kerja dekat HSBC, saya kerja dekat company business consultant, saya kerja dekat Produa, apa lagi saya kerja HSBC, Jasco that time, jadi HR. Jadi pengalaman-pengalaman itu sebenarnya yang menyebabkan saya jadi macam, mungkin bila nak buat satu decision tu, okay, orang sebut plan, betul lah plan, tapi plan tu kena spesifik lah. Dia jadi macam critical plan lah. Maksudnya plan yang ada action. Dia tak boleh lah plan. Tu yang selalu berlaku. Kita kena plan. Tak boleh plan kena ada action. Dia kena ada doing something. Jangan busy part doing nothing. Okay, dia kena ada something yang ada pergerakan, ada action yang kena buat. Okay, jadi kat sini yang tip yang ke-14 tu, copy paste replace abstract yang dah terbit dalam jurnal tersebut. Hai, lain macam dia punya tips ni. Kita nombor satu step dia, kita dah tahu jurnal mana yang kita nak hantar. Kan yang tip yang itu dah beritahu kita kena tahu jurnal mana yang kita nak hantar. Kita cari tajuk ataupun daripada most view, most download tadi itu, dekat situ ada tak artikel yang sama dengan artikel yang kita nak propose. Lebih kurang sama lah. Nak dapat 100% sama susah lah, tapi lebih kurang sama. Dah jumpa, copy paste replace dia punya abstract. CPR nama dia, copy paste replace. Paste dekat kita. Kita tak ada abstract ni, ataupun kita dah ada abstract. Okay, katalah kita dah ada abstract. Kita paste dulu. Kenapa nak paste dah ada abstract? Sabar. Okay, berdasarkan abstract yang kita copy paste tadi tu, jadikan base, jadikan frame. Kalau dia kata mulakan, the aim of the study, ikut je ayat dia. Kita cuma ambil fakta kita je sambung benda tu. Okay, kita ikut dia. Second line ni kata apa? Dia kata the benefit of, you layan, you pun cerita benefits. Dapatkan idea dari segi line by line dalam abstract. Kalau dia ada 10 line, 10 line dia buat. Bukan apa, kan saya kata abstract tu penting standardize. Bila chief editor tengok, ni betul abstract ikut standard, kan? Cuba you tengok abstract dekat universiti. Ni lagi betul-betul paling tara dekat dunia ni. Kerja yang paling susah dekat dunia ni adalah untuk check abstract dalam tesis. Sehingga ahli senat universiti sahaja yang paling layak untuk mengesahkan tesis kita ni. Supervisor tak layak, orang pakar tak layak, orang hebat, Perdana Menteri semua tak layak. Yang layak adalah ahli senat je yang boleh semak dekat kita punya abstract untuk mengesahkan. Jadi dekat sini betapa renyahnya abstract tesis tu sampai ke unit ahli senat untuk mengesahkan je. Okay, sebab orang nak dapatkan standard. Image universiti tu terletak pada abstract tesis tu. Walau tesis tu the whole set tak, orang atas tengok abstract saja. Ialah bukan apalah, untuk permulaan orang tengok abstract. Kalau abstract tu betul-betul berjaya menarik minat, orang akan nak dapatkan full tesis itu. Tapi itu yang nak katakan penting dia. Dulu orang kata tengok tajuk, jangan tengok tajuk, tengok abstract. Jadi tajuk dan abstract dua-dua tu penting. Jadi jurnal sangat concern juga dengan abstract. Sangat benda yang paling susah dia nak terima, kenapa abstract ini tak ikut standard kita. Author guideline tak cakap pun. Tu ni kata author guideline tu cakap benda yang basic je. Jangan lebih berapa patah perkataan. The way nak menulis, kita kena tengok yang dah terbit. Sebab tu saya pakai CPR, copy paste replace. Kalau check turn in pun tak kena lah. Kita cuma ambil jadikan frame dan acuan. Macam mana nak tulis line by line. Itu yang dia katakan CPR. Bukan ambil ayat dia guna semua. Tak. Sama juga tesis dekat universiti. Saya nak buat intro, mana boleh. Dekat UPSI tak boleh intro.
Sebab you start the abstract, the purpose of study, tujuan kajian ini, tak boleh intro, tak boleh. Kalau nak buat intro, daftar universiti lain. Sebab itu dah memang format abstract universiti macam tu. Macam tu juga. Saya nak degil. Degil apa? Tak dapat surat senat lah. Saya dah Viva lah. Ada 10 jurnal lah. Tapi tak boleh bersyarat graduat. Sebab selagi tesis kita punya abstract, tak lepas ahli senat. Macam ni juga. Sekarang ni publisher, aku sekati aku lah, aku nak terima artikel atau tidak. Bulan apa-apa lagi kau punya abstract tak ikut format. Kenapa aku nak layan format kau? Ramai lagi yang nak hantar. Reject je lah paper dia. Bila reject pandai, dia guna ayat paling manis. Dia kata, okay, kau balas, kau kata kau reject je lah paper SU, dia kata. Ni paper ni reject, bagilah ayat manis. Katalah artikel dia paling hebat kat dunia lah, kita ni paling teruk kat dunia ni. Hantarlah jurnal lebih baik daripada kami. Macam tu lebih kurang ayat dia. Okay, jadi kita boleh gunakan teknik CPR. Ni mudah. Okay, jangan dengar sebut copy je negatif. Copy, paste, replace abstract tu jadikan base abstract kita. Macam saya kalau buat tesis pun susah sangat. Saya ambil tesis punya abstract yang dah lulus tu, dah dapat kelulusan senat, saya ambil dia punya abstract, jadikan base abstract saya. Jadi kemudian saya cuma olahkan saya punya, fokus saya, apa saya punya problem statement, apa saya punya objektif, masukkanlah. Tapi rangka, frame dan acuan tu saya ambil daripada yang dah sukses sebelum ni. Okay, kalau diberi pilihan, memang diberi pilihan, you ambil lah artikel yang sama yang daripada most view, download dan site itu sebagai asas. Okay, this is a good start and practical. Ni practical, ni good start. Pening, tak boleh tidur malam, macam mana nak buat abstract, tak guna reject, macam mana nak buat abstract, tak guna reject. Copy, paste, place. This is a good start. Good start meaning that bukan kita copy paste everything, tapi dia jadikan base, kemudian dia jadi practical. Ya, sebab dengan buat cara macam ni, the chances untuk accept your article is high. Okay, tips ke-15. Okay, rujuk ikut outline dan format dan abstract. Okay, setiap abstract ni kadang-kadang dia ada sedikit maklumat yang diberi dalam author guideline. Okay, sila rujuk ikut outline atau format abstract yang ditetapkan oleh penerbit. Yang tadi tu kita kena ambil sikit. Yang ni lah memang ditetapkan oleh publisher. Ini lagi tara. Kalau you tak ikut, reject. Okay, maklumat berkaitan format abstract ni boleh dirujuk di bahagian author guideline dalam website tersebut. Setiap publisher ada format yang unik. Okay, yang ni saya tunjuk. Saya tambah satu lagi extra slide. Paling unik, bukan paling lah, minta maaf saya sebut paling pula. Uniknya kadang-kadang dekat publisher ni, contoh Emerald. Satu muka penuh tu abstract saja. Dan abstract dia bukan dalam bentuk satu perenggan, tetapi dia ada section by section. Dia ada structured outline dia. Jadi dekat ni saya cerita, dia beritahu, dia kata, okay, dia dipanggil a structured abstract. Ni normal lah, dia kata tak lebih 250 perkataan ke 300 ke 150 tu ikut universiti pula, ikut jurnal dengan publisher punya syarat. Okey, apa dia buat? Dia buat outline dalam abstract. Dia kata macam ni, contoh saya baca lah di Emerald. Dia buat purpose, originality, slash values, originality atau values, design, finding, research, limitation and implication, practical implication, social implication. Jadi dia letak purpose, originality and values, design, finding, research, limitation, implication, practical implication, social implication. So ni perkara-perkara yang dia memang refer dalam dia punya structured abstract. Saya tak nak guna structure abstract ni, saya nak guna cara saya sendiri. So saya kata, lepas bincang kita buat je abstract satu perenggan. So kita hantar je. Mana boleh? Okay, you nak hantar, boleh. Sistem memang membenarkan. Lepas tu tak sampai satu hari kena reject lah. Chief editor tengok ni apa benda yang hantar abstract macam ni, tak fulfill. Okay, banyak benda kan, banyak benda yang kadang-kadang kita tak setuju, kita tak puas hati kan. Contoh saya tak puas hati dengan bank, punyalah besar bank tu. Okay, saya nak hantar satu borang, tiba-tiba dia kata mana salinan IC. Kata minta maaf lah, saya salinan IC saya tak tak ada. Kalau tak ada salinan IC memang kita tak boleh nak proceed. Punyalah bank punya besar, mesin photostat pun tak ada. Dengar mesin photostat dekat belakang tu, dia tak nak photostat kita, tak hirau kita. Pergi beratur balik, pergi photostat, surat beranak baru boleh masuk balik. Beraturlah balik. Okey, kita ada banyak perkara-perkara yang dalam pengurusan ni orang tak boleh nak timbang tara, tak ada. Tak timbang tara. Tak kisahlah, saya tak tahulah. Andai kan kalau bank tu pegang prinsip, tak kisahlah kau ni OKU ke, orang kau ni buta ke, cacat ke, orang tua ke, warga emas ke, tak ada. Kau photostat IC sendiri, lepas tu kau datang balik. Orang lain pun beratur juga. Orang lain datang dah tahu apa nak buat. Jadi kita tahu the back of the services itu. Okey, tapi itu hak dia.
Saya pun tak setuju benda ni, kan. Tapi publisher dah tetapkan, kalau kau nak hantar kat jurnal kami, ikut format yang telah diberi. Jadi kita kena ikut. Kita nak lawan lah. Kena reject, tu je. Sepulang. Sebab tu saya cuma nak mengajar cara smart. Cara puas hati tak puas hati dia subjektif bagi manusia. You ada hak untuk puas hati dan tidak puas hati. Tapi dalam proses bekerja, you kena professionals. You kena dapatkan satu delivery dengan just in time yang cantik. Kita dah usaha, dah buat satu benda, make sure benda tu sukses. Sejauh mana boleh sukses? 100% boleh sukses. Tapi kita work on that. Kita bekerja ke arah tu. Dapat tak dapat tu rezeki. Yang paling penting kita usaha. Itu contoh format yang ada dalam Emerald. Jadi you kena ikut. Banyak benda yang kadang format salah sikit pun nak kira, kan. Nanti kita akan bincang. Abstract ada lagi keywords lagi. Lepas ni tips ni. Jadi tu yang ke-15. Yang ke-16. Persembahan. Abstract pun ada persembahan ke? Mestilah ada persembahan. Dan sekarang publisher dah semakin smart. Orang menilai dalam first impression. Adakah orang tengok tajuk menarik terus jadi menarik? Kan? Orang tengok pada gambar, best lah gambar ni, mesti best artikel ni. Sebab tu sekarang dia ada graphical abstract. Elemen tambahan dah sekarang ni. Abstract dah orang letak gambar. Tapi gambar-gambar juga abstract yang macam satu perenggan tu tak ada. Tapi sekarang ni dari segi persembahan. Abstract, janganlah ada benda pelik. Tiba-tiba ada citation pula dekat abstract. Lepas tu English kita teruk dekat abstract. Benda-benda macam tu kita kena tahulah. Benda tu persembahan. Kena tahu, kan. Sebab tu saya katakan pakai CPR tadi. Persembahan dan elemen tambahan kelebihan dalam abstract. Nombor 1, tiada pengenalan umum. Dia tak ada intro. Abstract dia tak ada intro. Dia terus start apa yang you nak study. Tiada citation yang bahagian abstract. Menjadikan abstract bergambar. Graphical abstract. Banyaklah. Mostly dekat Science Direct lah. Dah start dah. So dia ada abstract. Lepas tu dia ada graphical abstract. Kalau macam orang medik, dia letaklah gambar dia punya graphical. Kalau kata manusia, dia tunjukkan structure dalam badan kita. Kalau kajian social science, dia letaklah dia punya research design dia. Dia punya gambar rajah dia, flowchart dia dan sebagainya. Tu semua boleh kita letak dalam tu. Tak kisahlah apa gambar rajah tu, flowchart ke, bulat ke, diamond ke, platinum ke, benda tu boleh divisualkan. Jadi tu elemen tambahan. Saya tak nak buat, tak ada masalah. Tapi kalau orang buat, you ada extra. Sebab you ambil elemen yang ni bagus ni. Dia punya abstract ada gambar, kadang orang tertarik dengan gambar. Itu je kena faham. Dia orang ni buat bisnes. Tu dah demand dia. Sekarang trend dah ke sana. Siapa yang buat, siapa yang ikut dapat manfaat, dapat kelebihan. Siapa tak buat, tak apa. Cuma 50-50. Mungkin, kan. Sebab tiba-tiba pula sekarang ni dia bawa lepas meeting. Meeting kata lepas ni kan you punya journal tu make sure kan si Fazli you punya ada graphical abstract. Tak nak ada tag saja supaya kita nak attract customer. Dan nampak sekarang ni customer millennial yang muda-muda ni semua nak main gambar. Make sure gambar tu ada colour. Semua benda tu you dah tengok, you dah investigate. Jadi benda tu kalau you buat ada extra, ada manfaat, ada kelebihan. Kalau tak buat biasa je, jadi biasa-biasa je. Jadi itu pertimbangkan. Ini tips ni untuk beri pertimbangan untuk you jadi benda biasa, benda dah buat elok, benda dah baik, you dah all out. Kita nak pastikan apa yang usaha kita buat tu berjaya. Ini kita peringkat dengan manusia. Sebab kita berhadapan dengan chief editor. You all pun faham bila orang berada dekat atas ni, kita tak kata orang yang kat atas ni tak sempurna. Orang yang baik duduk kat atas ni, kalau tidak dia takkan duduk dekat atas. Tetapi manusia ada ego dia, ada taste dia, ada style dia. You kena fulfillkan benda tu. Sebab manusia ni tak perfect. Jadi nak berjaya dalam konteks ni, sebab kita dah buat kerja kita, kita dah buat semua benda tu. Kita cuma nak dapatkan terbit. Jadi kita kena selangkah lagi tu kena ikut seperti mana. Kalau kata tak match dengan chief editor ni, kita ada banyak pilihan jurnal dengan chief editor. Temukanlah dengan jurnal dengan chief editor yang kita boleh terima. Sesuai dia boleh terima seadanya aku punya abstract ni. So carilah mana-mana jurnal yang boleh terima seadanya yang abstract. Mostly semua tak ada. Semua jurnal ada dia punya format dan khusus dia. Kenapa? Sebab dia ada kena auditor. Semua jurnal kena audit. Dan auditor memang pentingkan standard. Nak tak nak benda tu dah jadi wajib. Jadi nak kita kena ikut. Alright. Kadang-kadang dia ada template. So template tu ikut je kalau dalam template tu dah ada. Sama macam lah author guideline. So ke-7 hari ni ke-17. Abstract perlu hantar dari semak. Dari segi aspek pengisian dan bahasa. Maksudnya abstract kita dah siap. You ada 5 orang ahli dalam yang hantar artikel jurnal ni. Refer lah siapa-siapa yang dalam tu yang ada pengalaman. Semak lah you punya abstract tu. At least dia kena ada orang yang menulis abstract tu perlu disemak oleh orang-orang yang biasa. Siapa yang paling layak untuk semak ni? Adalah orang yang
biasa jadi reviewer, kalau lagi bagus reviewer dekat jurnal tersebut. Yang kedua adalah orang yang ada banyak pengalaman, sama juga pengalaman menulis artikel dan jadi reviewer, so dia lebih sesuai untuk jadi semak ni lah kalau dapat lah. Itu namanya tips. Kita kena usahakan supaya abstrak kita dah semak. Yang kedua, saya tahu benda ni sensitif nak sebut, tapi ada orang yang tak ada bajet. Memang dia boleh menulis, tapi nak hantar kat proofread dengan charge proofread, maksudnya proofread ni korek. Orang yang bagus rate dia tinggi. Tu maksudnya cost lah. Jadi kalau bajet tak apa-apa nak ada, full artikel tu kalau hantar dekat proofread mungkin cost. Okay? Paling tidak kalau you tak ada bajet, abstrak hantar dekat proofread. Paling tidak, benda yang kena jaga adalah abstrak. Okay? Macam ramai student saya kata, tak apa, tak nak hantar proofread pun tak apa, kita semak sama-sama lah. Kita semak sama-sama. Saya punya English macam ni je lah kan. Kita sama-sama lah semak habis mungkin. Tapi abstrak kita hantar expert. Sebab saya tak nak dindong-dindong dengan ahli senat ni. Kalau boleh, kalau ahli senat kita kenal tu memang ada English punya proofread, kita hantar je ke ahli senat supaya ahli senat tu tahu ini dia dah check. Okay? Tu maksudnya. Kalau tanya saya, tips yang paling best untuk tesis punya abstrak, hantarlah tesis you di proofreadkan salah seorang daripada ahli senat. Tu yang paling sesuai. Okay? Alright. Kemudian yang ke-18, perlu menggunakan kelebihan keywords. Yang ni kena tengok dalam author guideline. Sebab tu kadang-kadang orang tak tahu sebab dia tak baca. Dia confident mentang-mentang dah hantar 100 artikel tak baca author guideline. Jangan sombong lah. Mana-mana jurnal dia standard, proses yang standard. Kita buka FAQ, kita buka author guideline sebab kita nak tengok jurnal ni macam mana dia punya asas dia. Okay? Jadi kat sini kita kena tahu total maksimum. Kadang-kadang ada satu jurnal tu dia boleh bagi 12 keywords. Gunalah 12 keyword tu. Saya tak tahu nak letak apa. Tak tahu nak letak apa. Okay, keyword boleh daripada tajuk. Okay, daripada kita punya isi kita, daripada kekuatan-kekuatan yang ada dalam artikel tu. Tajuk saya tak ada questionnaire, tapi kau buat questionnaire kan? Letaklah keyword questionnaire. Kajian kau buat kat mana? Dekat otomotif, letaklah otomotif. Buat kat Malaysia, buat kat Malaysia. Tak kisahlah. Tapi you kena maximize kan. Cuma saya nak nasihatkan satu lah keywords tu macam mana pun dia kena match. Dia kena match dengan tajuk pula dengan nama jurnal. Tadi dah title kita kena sama dengan nama jurnal. Abstract kita tadi pun kena sama dengan nama jurnal ataupun scope of jurnal. Lupa nak tambah scope of jurnal. Jadi ini you kena ingat benda 3 serangkai ni. Tajuk, abstract dan keyword. Tiga-tiga ni mesti selit atau sama perkataan dengan nama jurnal ataupun scope of jurnal. Kita tengok keyword you 12 tu, tak ada satu pun kena dengan scope of journal. Macam mana? Tengok abstract, tajuk dah kena dah dengan scope of journal. Tengok baca abstract, tak ada pula mana-mana kata kunci yang sama dengan scope of journal. Tak boleh lah. Jadi tajuk, abstract dan keyword kena ada sama dengan kata kunci yang ada dalam sama ada nama journal ataupun dekat scope of journal. Okay? Saya advise juga contohlah kan, kalau saya ada satu bidang saya lean. Kalau ada 12 keyword tu, saya letak juga bidang saya lean. Ni cerita lain lah. Contohnya ada orang measure performance ni macam ni mungkin umum je lah artikel ni bukan bidang you. Kita orang tak boleh terima you punya artikel ni sebagai syarat untuk graduate pula, syarat untuk kenaikan pangkat. Sebab ni kita cuma ambil 20 artikel. Nak jadi profesor kena ada 20 artikel yang bidang yang sama, tapi yang ni bukan bidang you. Okay, you kena faham kadang-kadang dalam tajuk kita tak boleh nak letak semua perkataan dia. Okay, macam orang kata, macam saya orang Johor, takkan saya nak letak semua kaitan pakai baju macam merah biru kan, nak letakkan saya anak Johor, takkan nak buat macam tu kan. Jadi orang benda tu tak nampak. Jadi kat tajuk mungkin tak nampak bidang. Jadi kat mana boleh nampak? Dekat keywords. Jawab macam ni, minta maaf Prof, ni memang bidang saya sebenarnya, tapi dalam tajuk memang tak nampak secara direct, tapi indirectly ni memang bidang saya. Kalau baca keseluruhan artikel saya memang nampak ni memang bidang saya. Cuba tengok keyword, salah satu keyword tu memang ada bidang saya, tu nampak link. Itu reserve, maksudnya susah sangat 12 keyword tu nak letak apa, letaklah salah satu bidang sendiri. Bagi saya kena letaklah, bagi researcher secara konsisten. Contoh kita bila letak keyword kita bidang, semua orang akan dalam bidang kita, bila orang buat pencarian, dia bukan saja dekat tajuk tau, dia dekat keywords. Jadi orang dalam bidang kita akan baca juga artikel ni walaupun dia tidak ada dalam tajuk. Okay? Jadi penting keyword ni, bukan main-main. Keyword bukan main-main. Ramai orang suka ambil tempat yang keyword biasa, tak, dia bukan tempat main-main. Okay?
Yang ke-19, kata kunci perlulah selari dalam kebiasaan trend semasa dalam bidang kajian. Okey, kata kunci pun kena tahulah Kata kunci yang sepadan dengan topik ni yang ni tips yang ke-19 kan. Kena sama kata kunci sepadan dengan topik, dengan artikel, kata kunci yang kerap dan banyak dicari dalam sistem pencarian. Bukan ada tajuk je. Keyword pun banyak orang cari. Sebab orang akan dapat artikel bukan hanya pada title je, daripada keyword pun orang akan temukan. Tidak menggunakan perkataan baru, jargon dan sebagainya. Bila perkataan-perkataan orang tak kenal lagi gunakan bahasa singkatan tu jangan gunalah. Nama orang tak kenal, tak siapa nak search. Gunakan perkataan orang kebiasaan, kelaziman orang gunakan dalam pencarian. Orang kenal benda tu. Kita bukan nak tunjukkan artikel kita hebat. Hebat tu mungkin dekat dalam dapatan finding kita, tapi dekat front page ni, bahagian depan ni, tajuk, abstract dengan keyword, cari benda yang kebiasaan, standard, tertib dia betul, publisher boleh accept, pembaca senang nak dapat, open to all, maksudnya senang, friendly kepada semua. Okay. Tip yang ke-20, ini yang terakhir, merisik chief editor untuk dapatkan green light. Okay, ni yang perlu saya cakap tadi. Sekarang ni yang tip yang ni kita dah ada 3 benda besar ni, dah ada tajuk, dah ada abstract dengan keyword. Kita hantar benda ni dekat chief editor dulu untuk tanya dia sesuai ke tak sesuai topik ni, tajuk abstract ni sesuai tak dekat channel ni. Kalau sesuai baru kita hantar full text. So kita nak minta short comment, macam mana yang kita boleh tambah baik daripada tajuk ni dan abstract ni supaya kita boleh betulkan dan hantar bersama dengan full text lebih baik. Maksudnya kita pinang, kita merisik, tanya dulu, tanya khabar. Kalau tajuk dan abstract ni okey, tapi you kena professional. So ada 10 langkah untuk jadi profesional. First impression sangat penting bila kita berkomunikasi dengan chief editor. Saya tunjukkan 10 step ni. Okay, 10 step ni ada dalam slide. Okay, untuk merisik chief editor, untuk berkomunikate dengan chief editor, untuk pastikan, untuk dapat pandangan awal. Sebab dia orang pertama yang akan select nanti. Kita kena communicate dengan dia dengan cara betul, iaitu dengan email. So saya tunjukkan 10 step macam mana nak merisik dan communicate dengan chief editor. Sangat penting, repo sangat penting. Ni bukan bodek tak, ini this is a professional work. You tanyalah mana-mana top publisher pun, Sandarat ke Emerald, dia akan cakap macam you can communicate with the chief editor by professional works. Professional lah, jangan tanya saya ada duit 1000 ni, boleh tak tolong check, nanti ambil lah 1000 ni, tu tak betul lah kan. Alright, ada 10 step ni, kita panggil 10 checklist send idea for the green light. Nombor 1, memang ni tetap bukan tulis nombor 1, tak tulis pun tak apa, tapi saya kena tulis nombor 1. You kena tahulah jurnal mana nak hantar kan. Kalau tak tahu jurnal kat mana nak hantar, macam mana nak tahu chief editor siapa dia? Okey, itu nombor 1, kena tahu jurnal mana yang you nak hantar. Pergi balik tips kita nombor 1. Kita dah habis dah tip 20 ni, pergi tip nombor 1 balik. Sebab tu 1 ni, 2, 3 tu semua tu penting. Okey. Nombor 2, ambil sedikit masa. Of course, you kena ambil sedikit masa, you kena review artikel ni. You kena buat decide. Oh, aku tak boleh dengan jurnal ni. Nampak macam complicated dia dengan English US ni. Jurnal lah tu maksudnya heavy sikit. Jumpa, okey. You dah jumpa jurnal yang you nak, kemudian you review dia. Okey, aku nak hantar jurnal ni, aku kena tahu style dia macam mana, tajuk dia macam mana, abstract dia macam mana. Yang paling penting tajuk dan abstract lah, dengan outline dia. Outline tu presentation dia macam mana. Okey, aku rasa aku boleh hantar jurnal ni sebab aku pun tak ada data, aku review jurnal Q1 tapi dia boleh terima review paper, tapi tengok dia punya presentation aku punya draft pun matching. So jurnal aku pun sama dengan nama jurnal aku, abstract pun aku buat CPR nanti. Jadi ada semua benda tu. Okey? Jadi okey, setuju. Tip nombor 1, nombor 2 dah settle untuk green light ni. Aku dah ada nama jurnal, aku dah review, dah investigate, sesuai. So nombor 3 pun nak kena buat. Pergi dekat website tu, ambil maklumat. Yelah, nak email dengan chief editor. Alamat, apa maklumat yang kita nak. Nama chief editor tu, pangkat dia profesor atau doktor, dan email dia. Nama, pangkat dan email, dan nama jurnal tu. Tu maklumat kena penting. Nombor 3, maklumat kena ada. Kan dah nak hantar kan, email dia berapa? Siapa pula nama dia? Kena himpun, kena dapatkan maklumat tu dalam website tu memang ada. Sediakan 1 muka surat. Dengan tu nak buat apa? Buat 1 muka surat. Jangan 2 muka surat, 1 je muka surat. Pandai-pandailah pakai font size 9 ke 10 ke. Tak payah kecil sangat kan. Sebab biasanya chief editor ni sini-sini kecil tekan tak nampak. Okey. Pakailah 11 Arial ataupun Times New Roman 12 tu. Okey. Sebab kita nak hantar 1 muka je. Sebab kata nak simple communicate. Janganlah hantar banyak-banyak. Kan dia kata ini macam full artikel hantar kat sistem je lah. Kita tak nak dia anggap kita hantar ni full artikel. Kita cuma nak hantar send idea je. Okay, 1 muka surat ada apa? Abstract, keyword dan outline. Nanti saya cerita apa tu outline.
Online ringkas je, just kita nak tunjuk apa isi-isi yang ada dalam yelah kita nak katakan, janganlah isi dia isi saya intro, LR, method, analysis, discussion. Tu tak payah, beritahu lah sikit intro tu nak buat apa, LR tu apa, sikit-sikit je, semua sikit-sikit je, simple tapi dalam one page. Okey, tajuk. Okey, ni nombor 5. Bila you nak buat, tadi dah buat semuka, ni macam flashback, check balik, just check, make sure tajuk sama dengan nama jurnal atau scope of jurnal. Okey, keyword, kita letak keyword, lepas tak tajuk, abstract, keyword. Abstract saya ajar tadi lah kan, CPR tadi. So keyword at least 5. Tu kita tengok kat jurnal tu berapa. Biasa at least 5 lah, sebab kita baru nak communicate je. Okay, make sure kita punya keyword pun sama dengan scope dengan nama jurnal. Okay, abstract perlu merujuk artikel yang dah publish sebelum ni, yang tadi buat CPR. Tu tip yang ke-7. Yang ke-8, sediakan list. So kita kena buat reference. Nak buat yelah, you kenalah bagi reference. Bukan banyak, 1 atau 2 reference, namanya main reference. Main reference kena ada. Kat mana main reference? Dekat jurnal yang kita nak hantar tu. Dekat jurnal, dekat chief editor yang kita nak communicate tu. Oh betul. Main reference you rujuk jurnal kami, sebab tu you nak hantar kat jurnal kami. Betul tuan? Betul prof? Lepas tu kami hantar send the idea ni, nak check sama ada tajuk dan abstract ni bersesuaian tak hantar kat jurnal ni. Saya chief editor, tengok tajuk match, abstract match, main reference pun jurnal kami. Itu dah benda yang betul. Benda yang dah betul. Jangan you nak hantar kat jurnal tu tapi main reference jurnal tempat lain. Itu you kena tahu technical. Kita kena hantar jurnal kat mana reference kita banyak, kat mana paling banyak, kat situlah artikel kita hantar. Okey. Nombor 9, bonus. Sebab ni memang trend. Antara benda KPI yang tak penuh mana-mana jurnal publisher, tak penuh, iaitu dia kurang ada kolaborasi. Jadi kalau ni tambahan bagi saya, sebab dia susah juga especially untuk student. Kita kena menulis bersama dengan collaborator luar negara. Okey. Sebab tu ada setengah universiti dekat Malaysia sekarang ni, dia dah advise student dia pakai third supervisor dia kat UK. Kan? Kita kat Malaysia masih tak keterbukaan lagi lah kan. Tapi ada few lah, macam my uncle pun kadang-kadang duduk kat Malaysia, supervise student dia dekat Universiti Australia. Student kat Malaysia, jadi student tu belajar dekat Universiti Australia tapi supervisor dia kat Malaysia. Kan? Kita belum ke arah tu lagi lah universiti kita kat Malaysia, tapi universiti luar dah lebih open. Okay? Dia macam tu lah. Jadi macam tu. Jadi kita dah kena ada collaboration dengan universiti. Dia tak pentingkan orang Jawa. Nama Jawa tak kisah, tapi affiliation dia kat UK. Nama Jawa tapi dia punya affiliation dekat Harvard University. Dia tengok affiliations, bukan tengok nama kan. Nama Chinese, Malay, India itu tak penting. Paling penting affiliation dia berada ke mana. Jadi kalau you tulis artikel ni, sebab tulis artikel ni ada semua, ada tajuk, ada nama authors, nama abstract, keywords, ada main reference. Main reference jangan lebih 2 kan. Saya suka 1 je sebenarnya, tak payahlah sampai banyak-banyak, tapi maksimum 2, jangan lebih. Okey, dicadangkan buat cover letter. To be professional lah, buat cover letter ni yang malas nak buat. Jangan risau, pakcik bagi contoh cover letter. Saya tahu benda ni. Nak email pun tak tahu, ayat email pun saya bagi lagi lepas ni. Dengan nak buat dengan tak buat ni. Okey, kita kena ada professional. Dah buat satu muka surat, kita letak sekali dengan depan tu cover letter. Kalau tak 2 line lah. Satu cover letter, satu lagi kita punya abstract dan outline tu. Apa yang kita nak tulis saja. So outline tu simple je, nak tunjukkan isi dia, buat just point je. Okey, just nak tahu yang tu match dengan jurnal tu, sesuai dengan jurnal ni. Okay, so ada cover letter dengan ada satu muka surat, send the idea. Okay, itu yang part yang sangat penting dalam part ni. Okay, kita dah cover 10 lagi tips hari ni. Jadi yang ke-11 sampai ke-20, jangan lupa 1 hingga 10 lepas. Sekarang kita ada 20, hadam 20 tu. Dan kemudian saya bagi satu contoh rahsia nak meresearch chief editor, communicate. To be humble, to be communicate, guna ayat-ayat yang ringan, ayat-ayat yang kita memang humble. Tak payah tunjukkan atau kita hebat kat dunia, tak kan? Sebab kita nak ada hubungan dengan repo. Okay, pelan-pelan. Jangan terus saya requestnya dari chief editor, saya requestnya dari terbot ke reviewer. Nanti dulu. Purpose kita hari ni adalah untuk hantar abstract, untuk dapatkan first communicate dengan chief editor untuk dapat respon. Biasa apa respon ni? Kadang-kadang dia ubah sikit tajuk, kadang-kadang betulkan abstract sikit, kadang-kadang dia bagi sikit lah. Dia reply sikit je, mungkin 1 line, mungkin 1 paragraph. Simple je kan biasanya. Okay, tapi ada juga yang dapat jawapan yang mengecewakan. Itu tak boleh kata apa. Dia kata, okay, thank you for your effort, you just send your full article through our system, bye. Itu tak apa-apa lah, memang chief editor yang dia tak faham lah, dia sibuk sangat ke tak tahulah sebagainya. Tapi kita sebagai researcher, sebagai prospect student contohnya, kita kena tunjukkan kita punya effort. Okay, minta maaf mungkin ada tekan suara sikit hari ni, nak tekankan supaya nak highlight benda tu penting. Mohon maaf kalau ada sebarang kesilapan dalam menyebut mana-mana point yang salah atau menyinggung mana-mana pihak. Mohon maaf daripada saya. Okay, kita sambung untuk next class akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam.